أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Ayuhal muslimun wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bertemu sekali lagi pada pagi ini, alhamdulillah. Dan hadirin mati Allah sekalian, insyaallah kita akan menyambung perbahasan daripada apa yang telah kita bicarakan pada pertemuan bulan yang lalu berkenaan dengan tajuk perjalanan umat di akhir zaman ini, sekaligus yang merupakan tajuk yang membincangkan berkenaan dengan peristiwa dan tanda-tanda kiamat. Sebelum ataupun pada bulan 10 ataupun Oktober yang lalu, bulan lalu kita membincangkan sedikit berkenaan dengan isu di Palestin. Pada bulan Oktober yang lalu, kita telah membahas dua perkara besar daripada peristiwa-peristiwa atau tanda besar yang akan dilalui oleh umat ini. Yaitu yang pertama adalah Umrah Baitul Maqdis, iaitu kemakmuran Baitul Maqdis. Dan kemakmuran Baitul Maqdis ini sudah pasti diberkahi rapat dengan apa yang sedang berlaku pada waktu ini di Palestin. Walaupun kita lihat suatu kekacauan yang amat nyata, konflik kemanusiaan yang begitu dahsyat sedang berlaku, tetapi janji daripada Rasulullah SAW, kita akan menyaksikan sebuah pembebasan dan kemakmuran pada akhirnya berlaku di Baitul Maqdis dan bumi Syam. Maka jika hal itu berlaku, maka bermulalah fasa peristiwa-peristiwa besar ke atas umat ini. Dan setelah kemakmuran di bumi Syam berlaku, pembebasan Baitul Maqdis berlaku dengan terbentuknya sebuah kerajaan baharu umat Islam yang menyatukan seluruh wilayah di bumi Syam itu, akan berlaku peristiwa yang kedua, yaitu Umrah Baitul Maqdis, yakni kemakmuran Baitul Maqdis. Di situlah kita berhenti pada bulan Oktober yang lalu, dan kita membicarakan sedikit pada bulan November bulan lepas berkenaan dengan situasi semasa di Palestin. Hadirin Allah sekalian, apa yang kita sedang lihat berlaku di bumi Palestin maupun Syria yang saya fikirkan tidak mendapat liputan sejak akhir-akhir ini, walaupun konflik di Syria itu bukan sekadar tidak pernah tamat, bahkan tidak pernah reda pun hingga ke hari ini. Tetapi apa yang berlaku semua ini akan membawa kepada suatu natijah, yaitu perkara pertama yang kita bahaskan dahulu, yaitu Umrah Baitul Maqdis, kemakmuran Baitul Maqdis. Bila mana Nabi menyebutkan berkenaan dengan kemakmuran Baitul Maqdis, ia merupakan sebuah isyarat kemakmuran itu juga akan dikecapi oleh penduduk di bumi Syam. Tidak hanya di Baitul Maqdis, tidak hanya di Palestin, tetapi seluruh wilayah yang ada di bumi Syam, yang terdiri daripada 4 buah negara, Palestin, Syria, Jordan dan Lebanon. Di 4 buah negara yang membentuk wilayah Syam.
Dengan isyarat kemakmuran Baitul Maqdis akan makmurlah seluruh daripada wilayah tersebut. Kerana Nabi SAW telah menyatakan bumi Syam akan menjadi bumi yang terbaik untuk didiami oleh umat ini di akhir zaman, dan bumi itu akan menjadi tanah berdirinya wilayah kekhalifahan umat Islam sebelum menjelang hari kiamat. Dan kita sedang menyaksikan proses ke arah itu pada hari ini. Seperti mana yang kita maklum, setelah gencatan tamat di semalam, sepatutnya sambung lagi 24 jam yang akan berakhir pada 1 hari waktu Malaysia atau 7 pagi waktu Gaza. Tapi kita lihat semalam tidak disambung dan serangan terus dimulakan daripada segenap arah, termasuk serangan daripada arah laut oleh US Marine. Ya. Yang menjadilah tuan-tuan makin hamun habis Yahudi Israel pun di belakang Palestin ada Amerika dan juga Britain yang tak pernah kita makin hamun. Itu cerita dia. Ada mereka itulah sebenarnya supporter yang paling besar dan sebenarnya adalah main parti yang berperang pun di Gaza ini sebenarnya. Kalau harap kepada Israel Army itu dia tak ada strong mana pun sebenarnya tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan tengok yang perang yang bertempur itu hampir keseluruhannya adalah private military daripada Eropah Barat sebahagian, termasuk US Navy SEAL pun bertempur di Gaza. Sebab itu kita jangan mudah-mudah nak salahkan negara Arab tidak mahu berperang. Kalau berperang dengan Israel seorang tu, nama dan Arab dilanyak dia. Tapi sebab apa? Sebab mereka tahu siapa yang berada di belakang mereka itu. Jadi sekalian, apa pun yang dilihat pada hari ini, dia tetap akan berakhir dengan sebuah kemenangan di pihak kaum muslimin. Dan kemenangan itu kita dah bicarakan dalam kuliah yang sebelum ini, kerana ada hadis yang menceritakan bagaimana kemenangan itu berlaku. Saya tak pasti tuan-tuan masih ingat ataupun tidak, boleh scroll balik di FB Masjid Al-Ashariyah untuk menonton kembali pada bulan mana atau pada siri mana kita telah membicarakan hadis bagaimana kemenangan di bumi Syam itu berlaku. Kerana ada hadis yang menceritakan pihak mana, siapa, bagaimana kemenangan itu akhirnya diperolehi oleh kaum muslimin. Jadi apa yang kita lihat pada hari ini, walaupun belum ada tanda-tanda kemenangan, ya, bahkan kalau kita lihat Benjamin Netanyahu dia menyasarkan sehingga akhir Disember untuk merampas ataupun menguasai seluruh Gaza, dan baki-baki hari pada bulan tahun hadapan digunakan sepenuhnya untuk melumpuhkan pergerakan Hamas. Ya. Dan kita tahu bahawa setelah mereka selesai di Gaza, mereka tidak akan habis di Gaza. Mereka akan meneruskan operasi mereka di tepi barat. Dan buat masa ini pun provokasi di tepi barat itu meningkat dengan begitu mendadak, dengan pembunuhan seorang anak-anak berusia 8 tahun yang bermain di luar rumah ketika curfew sedang dijalankan, perintah hukum. Jadi dia menggunakan sebab kanak-kanak ini bermain di waktu perintah berturun, maka dia dan abang dia telah ditembak mati di tengah jalan. Hadirin sekalian, saya nak cerita sikit kepada kita apa yang seterusnya akan berlaku. Benjamin Netanyahu ini dia seorang Perdana Menteri yang menjadi Perdana Menteri tanpa partinya memperolehi simple majority dalam Parlimen Israel. Parlimen Israel ada 120 kerusi dan dia hanya dapat beberapa kerusi sahaja. Dia adalah pemenang majority terbesar, tetapi dia tidak mendapatkan simple majority sekurang-kurangnya 61 kerusi, menyebabkan ataupun menjadikan dia akhirnya berjaya mendapatkan sokongan blok pembangkang untuk menyokongnya sebagai Perdana Menteri. Pilihan raya ini dilakukan pada 2022. Kita November di awal lagi. Ya. Hasilnya dari sekalian,
Benjamin Netanyahu yang merupakan seorang sekular yang berideologi Zionis. Zionis ni ideologi apa? Zionis ni adalah ideologi pembinaan kekuasaan mutlak orang Yahudi. Ada pembinaan negara Yahudi Israel ini, dia adalah ideologi Zionis. Benjamin Netanyahu ni seorang sekular. Dia bukan orang beragama, dia orang sekular. Yahudi sekular, okay? Hidup cara barat kan? Yang berideologi Zionis. Dia telah disokong oleh kelompok religious, kelompok agamawan. Okey. Israel pun dia ada parti agama je. Yes. Kau parti Islam lah, parti Yahudi, agama Yahudi. Okey. Daripada kelompok yang dipanggil sebagai religious Zionis, daripada kelompok yang dipanggil sebagai, ada parti dipanggil sebagai United Torah. Nama parti pun kita tahu lah, memang religious punya parti lah. Torah dia bagi nama United Torah. Kalau kita dah jadi parti Persatuan Al-Quran, itu dia. So tuan tak suka parti pun tu asas bersalah, masa berdosa sebab tak undi parti tu, sebab dia pakai nama Quran. United Torah parti, nama parti. Religious Zionis dan juga parti Osma. Osma ni adalah parti ultra Yahudi. Okey. Tiga-tiga parti ni semuanya ekstremis agama di kalangan orang Yahudi yang turut sama berideologi Zionis. Contoh macam parti Osma. Parti Osma ni presiden dia Itamar Ben-Gvir dengan demand yang dia minta kepada Benjamin Netanyahu untuk menyokong dia sebagai Perdana Menteri. Ya. Dia orang tak ada capability jadi Perdana Menteri. Parti-parti tengah parti agama di Israel ni, dia tak ada orang yang ada capability untuk jadi Perdana Menteri. Kedudukan tu memang kalau kita nak kata Netanyahu tu dia layak sebab dia ada pengalaman besar apa semua. Tapi mereka boleh demand jawatan menteri-menteri. Presiden Parti Osma Itamar Ben-Gvir demand menjadi Menteri Keselamatan, menteri yang boleh memutuskan soal tindakan ketenteraan dan juga tindakan keselamatan di atas penduduk-penduduk warga Palestin. Dia ni semua adalah kelompok-kelompok ekstremis. Ekstremis Zionis digarapi dengan ideologi ekstremis agama, tuan-tuan. Sebab itu kalau tuan-tuan nak tengok orang beragama bila dia jadi ekstremis, dia lagi parah sebenarnya. Dia lagi teruk. Dan golongan ekstremis dalam agama ni memang wujud, kita tak boleh nafikan. Dia bukan sekadar propaganda. Sejak zaman dahulu lagi, daripada golongan mazhab pun ada ekstremis dia. Sehinggalah kepada gerakan-gerakan dalam politik yang berasaskan kepada agama wujud. Dan sikap mereka lagi dahsyat sebenarnya daripada sikap sekular yang ekstremis. Sebab itu 21 kerusi total keseluruhan parti yang berlatar belakang ekstremis agama Yahudi di Israel ini akhirnya memberikan sokongan padu kepada Benjamin Netanyahu dengan demand-demand yang mereka minta. Kelompok agamawan ini, Yahudi ini, dia orang tidak menyasarkan Gaza. Kerana matlamat utama mereka sudah pasti tepi barat kerana di sana adanya Baitul Maqdis. Maka apa yang terjadi pada waktu ini, tuan-tuan? Benjamin Netanyahu akan memastikan kedudukan dia sebagai Perdana Menteri terus kekal. Kerana kalau dia jatuh, dia akan disumbat ke dalam penjara kerana dia terlibat dalam isu amla pengubahan wang haram 100 juta USD yang dimasukkan direct ke akaun isteri dia. Clear? Betul. Dan parti membangkang dia seperti contohnya Yair Lapid, bekas Perdana Menteri sebelum ni, memang menunggu masa jatuh Benjamin Netanyahu nak sumbat masuk ke dalam. So Benjamin Netanyahu akan memastikan kedudukannya sebagai Perdana Menteri kekal stable. Dan sekarang memang stable lah kerana kerajaan yang dibentuk adalah kerajaan darurat yang tidak boleh digulirkan oleh mana-mana kaedah penarikan sokongan terhadap Perdana Menteri itu. Baik. Apa yang 21 kursi ini nak dari sebenarnya? Simple. Dia bagi kepada Benjamin Netanyahu settle kat Gaza ni pada Januari 2024 dan selepas tu gerakkan tentera sepenuhnya menuju ke tepi barat
untuk merampas keseluruhan Masjid Al-Aqsa pada selewat-lewatnya April 2024. Waktu April 2024 kita sedang menyambut akhir Ramadan dan masuk Aidilfitri. Dan waktu itu juga kelompok ultra Yahudi daripada ekstremis Judaism ini akan melakukan upacara pembukaan perasmian, di mana mereka nak mengisytiharkan mereka menguasai seluruh tanah Baitul Maqdis. Matlamat ini dia digarapi oleh kepercayaan tertentu dalam ajaran Yahudi. Okey, kalau Benjamin Netanyahu dia tak tahu benda-benda itu, sebab bukan saya kata tak tahu, dia tahu juga lah, tapi dia bukan seorang yang beragama. Jadi isu-isu dalam kitab ni dia tak adalah fokus sangat, sebab fokus dia kepada ekonomi. Sebab tu tuan nampak dia all out di Gaza, sebab Gaza ni pusat ekonomi. 300 trilion meter kubik gas yang ada, serta rancangan pembinaan Ben Gurion Canal yang terbangun sejak 1960. So dia akan all out untuk menyasarkan projek ini untuk dijayakan bagi memulihkan kedudukannya sebagai Perdana Menteri, terus mendapat sokongan padu daripada rakyat dan parti-parti politik yang ada di Israel itu. Jadi hadirin Allah sekalian, ini situasi semasa yang boleh saya beritahu kepada kita semua. Kerana selepas ini kita yakin kita akan melihat satu situasi yang lebih parah, terutama dari segi aspek skop pembunuhan yang berlaku dan kerugian yang berlaku di pihak Gaza setakat ini. Walaupun saya yakin kerugian ini pastilah akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan sebuah kemenangan, namun buat masa ini kita maklum bahawa sekadar tempoh 7 hari gencatan senjata, kejayaan yang diperolehi oleh kaum muslimin ialah 150 pembebasan tawanan. Memang kalau kita nampak Israel bebaskan lebih kurang 150 orang tawanan, dan pihak Hamas pun membebaskan beberapa tawanan Israel. Yang akhirnya budak-budak TikTok kita untuk pergi buat konten creator tawanan Israel jatuh cinta dekat putera Al-Qassam tu. Kita itu jadi kita buat konten pembebasan 150 tawanan. Itu kejayaan yang berjaya diperolehi, dan misi bantuan kemanusiaan yang masuk 6 jam sehari selama 7 hari berturut-turut daripada pukul 7 pagi hingga 1 tengah hari. Namun tuan-tuan, hingga ke hari ini 14,000 nyawa dilaporkan atau didaftarkan telah berkorban di pihak penduduk Gaza, warga Palestin. Kecederaan yang mencapai angka 40,000. Parah kan? 40,000 ni parah. Bukan cedera-cedera luka ringan, hilang anggota badan dan sebagainya. 7,000 lebih masih hilang tanpa dikesan. Hingga ke hari ini 1.5 juta penduduk diusir daripada kediaman mereka dan tiada tempat tinggal. 20,000 hilang pekerjaan dan hilang masa depan. Rilis 150 tawanan, tetapi mereka berjaya, Israel berjaya mendapatkan 3,000 tawanan baru sejak 7 Oktober yang lalu, dan lebih daripada 52,000 gedung perniagaan yang musnah akibat daripada peperangan. So tuan-tuan, perang tak boleh patah balik. Itu jawapannya. Peperangan ini sememangnya tidak boleh patah balik sebenarnya. Dan saya tak tahu nak kata macam mana tuan-tuan, ya. Kita tunggu sajalah janji daripada Nabi SAW yang telah kita bicarakan pada tajuk kemakmuran dan pembebasan Baitul Maqdis dan Bumi Syam itu. Ya. Kita dah sebutkan pihak mana, tentera mana yang akan akhirnya Allah bangkitkan di saat penderitaan yang maksimal dialami oleh penduduk di Bumi Syam, termasuklah yang utamanya Palestin pada hari ini. Kebangkitan tentera itu yang disokong oleh beberapa buah bendera ataupun beberapa buah negara, ya, akan akhirnya Allah berikan kemenangan
yang berakhir dengan pembentukan sebuah kerajaan baru umat Islam di Indonesia, dan berakhir dengan sebuah perjanjian damai dengan Israel ataupun Yahudi. Yang ini kita harus terima. Ya, kita harus terima akan berlakunya sebuah perjanjian damai dengan Israel, tetapi yang membezakan dengan perjanjian damai sebelum ini, mereka berada di pihak yang kalah peperangan. Kalau kita lihat segala perjanjian yang dibuat sebelum ini, Israel sentiasa berada di pihak yang menang dalam peperangan. Dia benar-benar kalah tuan-tuan. 1948, 1956, 1967, 1973 dia tak pernah kalah. Walaupun kita tengok di medsos, di media sosial itu, tentera dia penampuk, tentera dia lari, yang semua itu memang betul, fakta. Tapi bila perang, dia tak pernah kalah. Dia mesti menang. Itu kita kena gaji, ada sebab dalam perjanjian macam itu. Okey, dan sepanjang itulah apabila perjanjian dibuat, mereka tak pernah patuh kerana mereka sentiasa berada di pihak yang menang dalam peperangan. Namun sampai masa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, akhirnya mereka akan sampai juga ke puncak kekalahan. Bukan puncak kemenangan, puncak kekalahan. Berakhir dengan sebuah perjanjian damai. Perjanjian damai itu berjaya membentuk kedamaian dan kemakmuran di Indonesia. Tapi tuan-tuan harus ingat, kalau yang sedang, suatu hari mereka akan langgar juga perjanjian itu dalam hadis. Mereka akan membangkitkan semula ketenteraan mereka, melakukan amukan ketenteraan, melakukan serangan, kekacauan di Timur Tengah termasuk di Indonesia setelah perdamaian tersebut. Kenapa mereka melakukan hal demikian? Kerana kedatangan Al-Masih Dajjal kepada mereka. Dia beginilah tuan-tuan, nak percaya ataupun tidak, the whole cerita yang kita sedang nampak ni ada je watak Al-Masih Dajjal di belakang. Mesti ada. Ya. Cuma ada orang ni bila dengar Dajjal dia mula, aduh, tak sedap hati dia kan. Cerita Dajjal pula. Dajjal kat pulau sudah lah Ustaz. Apa nak libatkan Dajjal ni? Apa nak fitnahkan Dajjal? Kita pula jadi dituduh sebagai memfitnah Dajjal. Tuan-tuan, cerita akhir zaman ni dia berakhir dengan apa? Cerita besar. Peristiwa nak kiamat kita tak tahu bila lah, tapi big event ataupun peristiwa-peristiwa besar yang berlaku dalam rentetan peristiwa hari kiamat ini, dia berakhir dengan apa? Dia berakhir dengan turunnya Nabi Allah Isa AS. Semua tahu, semua maklum. Allah turunkan Nabi Isa untuk apa? Pertama kali, the first duty ke atas Nabi Allah Isa AS adalah membunuh Dajjal. Yang akhirnya Nabi Isa dia mendapatkan Dajjal itu di bandar Ben Gurion, bandar Lut. Bandar Lut menjadi bandar Ben Gurion, kota Lut. Dia masih mengekalkan nama lama Lut di Israel. Di situ Nabi Isa mendapatkan Dajjal dan berjaya membunuh Dajjal. Tapi tuan-tuan, tengok dalam hadis, waktu itu Dajjal siapa? Dia adalah pimpinan kepada Israel ataupun Yahudi. Dia adalah pimpinan ketenteraan Yahudi atau ketenteraan sebuah wilayah bernama Israel. Dia adalah orang. Tengok, ceritanya akan berbalik kepada mana? Dan saya kata tadi kan, Yahudi akan menempuh kekalahan dia, berakhir dengan perjanjian damai. Perjanjian damai itu berjaya membentuk kemakmuran, pembentukan sebuah kerajaan Islam di Indonesia. Israel ada, dia masih ada ke situ, tapi damai. Dia tak buat apa-apa sebarang tindakan provokasi ketenteraan bersenjata seperti yang dia buat selama 76 tahun ini. Tetapi at the end, akhir sekali, dia akan bangkit, langgar perjanjian. Pasal apa? Pasal Dajjal datang. Dan bawa dia supaya, dan ada hadis pun, hadirin mati Allah sekalian, Nabi pernah mendiktirkan dalam riwayat At-Tabrani bandar-bandar yang dilanggar oleh tentera Yahudi pada waktu itu yang dipimpin oleh Dajjal. Ya. Baik. Tuan-tuan hadirin sekalian, ini gambaran. Cuba jangan tanya saya Dajjal kat mana sekarang. Yang itu memang saya tak boleh jawab itu. Teori pribadi ada, tapi bila sekadar teori ni tak sedap lah untuk kita sampaikan secara publik. Dan
di pengajian ini. Tapi teori siapa Dajjal tu ada. Jadi boleh saya ceritakan dalam pertemuan tertutup boleh kan? Kerana kepastian hanya akan berlaku ketika peristiwa yang saya katakan tadi. Individu mana yang datang membangkitkan tentera Yahudi untuk melanggar perjanjian, dialah Al-Masihud Dajjal yang akan akhirnya berhadapan dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Namun hadirin sekalian, peristiwa kekalahan Yahudi, jadi 2 kali yang saya cerita pembentukan kerajaan Islam di negeri Syam yang dia kalah dalam perjanjian damai itu yang pertama. Nanti jadi yang kedua itu kehancuran dia, yang itu berlaku setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Kepemimpinan Yahudi dibunuh oleh Nabi Isa iaitu Dajjal, dan ketenteraan dia akan dihapuskan keseluruhannya dalam perang menentang Yahudi yang berakhir. Yang tuan-tuan selalu dengar ustaz-ustaz kita sebut, mereka akan lari di balik pohon Gharqad itu. Itu akan berlaku nanti akhir selepas turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Baik. Cuma dari sedan, cuba kita rindu balik. Setelah kemakmuran Baitul Maqdis, kekalahan Yahudi yang pertama ini membawa kepada pembentukan perjanjian damai, pembentukan kerajaan Islam baru di Madinah. Apa peristiwa besar kedua yang kita bahaskan melalui hadis Mu'adz bin Jabal dari riwayat Imam Abu Dawud? Umrah Baitul Maqdis Qarah Yasrib. Apa maknanya? Kemusnahan, kehancuran kota Madinah. Baik, itu kita dah bahas. Madinah akan sampai ke suatu titik hampir rosak, dan Allah menyelamatkannya dengan sebuah gempa besar yang menghancurkan kota Madinah, dan penduduk Madinah meninggalkan kota Madinah kosong tanpa penghuni. Kita dah baca. Kenapa jadi macam itu, tuan-tuan? Kerana anasir-anasir buruk yang sudah dibawa masuk ke dalam kota Madinah bertujuan untuk merosakkan penduduk dan kesucian kota tersebut. Manusia tahu ada hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari pertama, man arada bi ahli al-Madinah su'an adabahullah kama yazubul bilhu fil ma'. Sabda Nabi, orang yang menginginkan keburukan penduduk Madinah dan bumi Madinah itu sendiri, maknanya dia menginginkan keburukan terhadap kota Madinah, kelak Allah akan binasakan dia dengan cara dia akan dicairkan seperti mana garam yang larut dalam air. Ini sifat, kalau kita baca, itu adalah cara kebinasaan Dajjal di hadapan Nabi Allah Isa alaihi salam. Secara tak langsung, Nabi nak mengisyaratkan individu yang paling menghendaki kerosakan dan keburukan di kota Madinah adalah Al-Masih Dajjal. Sebab beliau dalam hadis Nabi sebut begitu. Okey. Baik. Nabi juga menyifatkan kerosakan yang berlaku di kota Madinah sebelum kehancurannya adalah juga disebabkan oleh Dajjal. Kerana tuan-tuan kena ingat bahawa nak merosakkan kota Madinah ni bukan semua orang boleh buat. Tuan-tuan buat satu benda buruk di kota Madinah tak jadi apa. Tapi kerosakan kota Madinah ini hanya boleh dilakukan oleh pihak yang mempunyai kuasa ke atas kota itu. Siapa? Kena plan sendiri lah. Memang different Madinah. Kalau kita tengok sekarang ini memang different. Dia baru rumah seorang balik rumah ni boleh balik. Soalan pertama dia tanya saya, orang kaki boleh masuk kan dia? Benda ni ia sebenarnya bukan baru, tetapi dia ni kita nampak sangat, orang kata drastik sangat. Kalau tuan naik bas hop on Madinah boleh tak ada hubung tu kan. Tuan boleh naik dekat kawasan masjid, bas hop on tu bayar lepas tu dia akan buat tour lah, half day. Dia akan bawa anak road dia pusing sampai di Masjid Qiblatain. Dia akan ramai orang yang bukan Islam yang akan naik.
katakan pelancong-pelancong Barat, daripada Jepun pun ada, Korea pun ada. Zaman dulu perempuan tak itu 20% naik daripada masjid Qiblatain. Qiblatain tu dia luar parlimen, dia luar tanah haram. Tapi bahasa dia akan pusing, tak ada semua. Dia akan masuk ke tanah haram semua. Sebab tu kita tengok dia ada video-video yang menunjukkan keberadaan orang-orang non-Muslim, kan, yang ada duduk di mana, yang ada berjalan hidup di kawasan Masjid Nabawi. Memang ada, ya, nampak ada. Dan kalau tuan buka YouTube kan, cukup tuan type non-Muslim in Medina, tuan akan nampak banyak vlog-vlog, video-video yang dibuat oleh orang bukan Muslim yang mana mereka berjalan hatta di dalam kawasan dataran masjid. Okey, baik. Kenapa saya katakan Madinah ni hanya mampu dirosakkan oleh orang yang mempunyai kuasa ke atas kota ini? Yang pertamanya itu adalah satu kelaziman yang paling logik. Okey, sebab itu rosaknya seorang rakyat, dia tak akan merosakkan wilayah, tapi rosaknya seorang pemerintah, dia akan merosakkan keseluruhan wilayah. Macam di Indonesia dulu kan, di Indonesia dulu dia ada satu pulau di balik Pulau Sumatera sebelah lautan Hindi sana, dipanggil sebagai Mentawai Island, Pulau Mentawai. Pulau Mentawai ni asalnya 90% lebih Muslim. Okey, tetapi setelah gubernurnya bertukar menjadi gubernurnya bertukar, seorang Kristian menjadi gubernur di sana, populasinya berubah. Pulau Mentawai hari ini majoriti penduduk adalah Kristian. Kalau seorang-seorang Kristian dia pergi buat dakwah, seorang-seorang dia orang biasa, dia tak jadi apa hari ini. Tapi apabila mendapat sokongan orang yang berkuasa ke atas sebuah wilayah itu, itulah hasilnya. Maka kerosakan bumi Madinah ini, ya, tidak dapat kita pisahkan dengan orang yang mempunyai kuasa ke atas kota tersebut. Dan bahkan ketika Nabi menyifatkan hari kedatangan Dajjal ke kota Madinah yang Nabi sifatkan Yaumul Khalas, hari penghabisan, maknanya Madinah pada waktu itu sudah betul-betul diambang hari-hari kemusnahan ditempuh yang akan Allah Ta'ala timpakan. Tapi sebelum itu, umat Islam akan menyaksikan kedatangan satu susuk, iaitu Dajjal ke kota Madinah. Dengan Nabi menyifatkan Yajib Dajjal Fayas'adu Uhudan, dia akan datang ke kota Madinah dan dia akan panjat bukit Uhud. Dia akan berada di puncak Uhud bersama dengan escort dia, pengikutnya. Jadi escort, bukan orang biasa. Okey. Fayanzuru ila Madinah, dia melihat ke arah Madinah. Dia sempat menyatakan kepada escort dia, "Atarawna hadzal qasrul abyan?" Tidakkah kamu melihat kepada istana putih itu? Hadza Masjid Ahmad, itu adalah Masjid Ahmad, Masjid Rasulullah. Dia ada jarak daripada Bukit Uhud ke Madinah ni, masjid tu dia ada jarak, tak dekat dah. Tapi sebab gunung Uhud tu kan besar, jadi betul-betul keluar pintu Masjid Nabawi belakang, kita akan nampak, oh, semoga-moga bukit berdiri tu Bukit Uhud lah. Dia tengok. Jadi dia tak bergerak, kan? Selepas itu dia turun dan dia nak bergerak ke Madinah. Turun dengan kenderaan dia, dengan escort, besok nak masuk. Allah tidak lagi membenarkan dia masuk pada waktu itu. Nabi menyatakan dia dapat melihat, fa inna fi kulli nahbin min niqabiha malakan musliman, kerana dia dapat melihat di setiap gerbang. Gerbangnya dia kata gerbang jalan masuk tanah haram. Gerbangnya dia kata gerbang dataran masjid itu sendiri. Kan Masjid Nabawi kan dia ada pintu gerbang tu. Berdirinya malaikat yang lengkap bersenjata di situ menyebabkan dia tak masuk. Lalu bila dia tak boleh masuk, dia pergi ke mana? Dia divert ke kawasan Sabhatul Jarrah. Di mana kawasan ni? Kawasan berbukit yang hari ini berdiri megah sebuah istana di atas puncak air, Kingdom Palace. Lepas tu orang selalu sebut istana Dajjal. Okey, sebab istana Dajjal tak ada dalam hadis, tapi Nabi sebut dia akan pergi ke kawasan Sabhatul Jarrah. Kawasan Sabhatul Jarrah tu di kawasan itulah yang ada istana di atas bukit. Dia akan tinggal di situ buat sementara, ya. Dalam keadaan itulah hadirin sekalian, dalam keadaan dia menetap di sana, kota Madinah menjadi semakin buruk dengan anasir-anasir buruk yang berjaya dia masukkan.
dan akhirnya akan bergegarlah Madinah dengan 3 kali gegaran sabda Nabi. Dan kelompok pertama yang akan meninggalkan Madinah itu adalah orang-orang kafir dan munafik serta fasik yang akan pergi ke kawasan Sabatul Jarrah, kawasan di mana tempat tinggalnya Al-Masih. Maknanya tuan-tuan, Dajjal ni kalau cerita dalam skop Madinah dia ada kuasa sampai macam tu, panjat Uhud dengan eskort, bergerak dan sampai ke tahap boleh menetap di kawasan istana. Ini yang menimbulkan persoalan, siapa dia ni sebenarnya? Dia sebenarnya okey, itulah Dajjal. Dia watak utama di sebalik cerita ini. Walaupun cerita itu Nabi menyifatkan Dajjal dan Madinah, dia ada kaitan dengan apa yang berlaku di Baitul Maqdis, bumi Syam. Sebab apa? Sebab end up tuan-tuan, Baitul Maqdis yang diinginkan oleh Yahudi itu bukan ada pun perintah dalam kitab Yahudi untuk dapatkan Baitul Maqdis itu, tak ada pun sebenarnya. Bahkan kalau betul-betul Yahudi yang sebenar-benar Yahudi, mereka telah pun beriman. Beriman ini bukan beriman dengan Rasulullah, still tolak Nabi, tapi mereka beriman bahawa tiada lagi tanah suci yang dijanjikan untuk kamu, kalau betul Yahudi. Tapi perancangan ini berlaku di bawah gerakan Zionis. Mudah saja semata-mata untuk mendapatkan tanah Baitul Maqdis bagi meletakkan berdirinya seorang penguasa yang akan menjadi penguasa yang akan menjadi raja kepada seluruh kerajaan, yang akhirnya dianggap sebagai Tuhan kepada semua agama. Itu adalah Al-Masih Dajjal. Cerita ini baik tuan-tuan, saya nak bawa satu riwayat sahih daripada Al-Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Riwayat ini dinilai sahih oleh Al-Hakim, diakui kesahihannya oleh Al-Hafiz Al-Zahabi. Hadis bersumber daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini menceritakan kedatangan Dajjal pada sini. Kat mana? Lokasinya di mana? Latar geografi cerita ni di mana? Latar tempat di tanah Arab, di tanah Arab ada di sini. Kalau kata tanah Arab mana? Tanah Arab ni yang utamanya adalah Saudi, itu dah tanah Arab. Okey, baik. Dia ada 3 fitnah yang akan dilalui oleh bangsa Arab di era generasi akhir. Pertama, mereka akan melalui fitnah yang dipanggil sebagai fitnah Ahlas. Ahlas ni fitnah perpecahan. Dulu sebelum terbentuknya Saudi Arabia ni, Arab ni dia pecah-pecah. Pemerintahan ni kabilah. Bani Samud dia pimpin Najd, dia perintah Najd, Riyadh. Hashimiyah, family Bani Hashim yang hari jadi keluarga Jordan, dia perintah Jazirah Arab, Hijaz, Mekah, Madinah semua. Lepas tu ada kabilah-kabilah lain, kabilah-kabilah kecil yang mereka memerintah wilayah-wilayah kecil mereka sendiri. Ahlas ni fitnah apa? Harab wa harab kata Nabi. Satunya dengan ha bulat, satunya dengan ha pedas. Harab wa harab. Persengketaan, perseteruan dan peperangan antara puak. Itu dulu berlaku. Saud dulu sebelum terbentuknya Saudi Arabia, dia pemerintah Najd, kawasan Riyadh. Dia berperang dengan keluarga Bani Rashid, keluarga Al-Rashid, Arab juga. Al-Rashid proksi kepada Utsmaniyah. Macam mana berlaku? Pulang, akhirnya kalau kita tengok antara sebab kegagalan keluarga Bani Hashim membentuk sebuah kerajaan Kingdom of Arab itu pun akhirnya adalah disebabkan oleh serangan tentera Bani Samud bersama British. Masa itu awalnya British bersama keluarga Bani Hashim ni, lepas tu tak tahu apa masalah dia pun tak nak, lepas tu dia pindah pula ke Bani Samud ni, berlaku peperangan. Jadi berlaku pertemuan itu ada di sekian. Pertemuan itu terus menerus berlaku. Hinggalah hadirin sekalian,
Selepas berlakunya fitnah Ahlas ini akan berlakunya fitnah Sarra. Sarra ni apa? Kemakmuran, kedamaian, kekayaan, kemewahan. Saya tak tadi tu kan, Arab ni, kalau Arab Saudi, dia sekarang ni ahlas ke Sarra? Dia perpecahan ke? Dia kekayaan, kemakmuran. Tak ada pecahan dah Arab dan membentuk satu kerajaan Saudi Arabia. Okay. Sekarang ni Arab diuji dengan apa? Bukan sekarang, dah mula sejak daripada kemuncaknya tahun 60-an, 70-an lagi, sejak minyak bumi ditemui. Mereka akan melalui fitnah Sarra. Fitnah ini ada sekalian, ya. Dia ada pendetilan dia lah. Dia bermula macam mana, siapa yang mulakan dan semua. Okey, tak apa, saya ringkaskan dulu saja. Sedangkan melalui fitnah Sarra, dahsyat fitnah ni, yang mana pada asalnya Saudi Arab ini tak pakai nama Saudi lah, pakai nama Arab. Yang mana Arab ini asalnya berlakunya perpecahan yang banyak, peperangan sesama kabilah. Akhirnya Allah uji dengan kekayaan, kemakmuran, kemewahan hidup. Seperti mana yang kita dapat lihat, ya, apa yang berlaku di tanah Arab pada hari ini. Apa kesudahannya tuan? Jangan cabut dulu. Dengar hadis seterat, ambil putus cerita. Ya, apa kesudahannya? Dalam keadaan yang demikian, akhirnya mereka akan melalui satu fitnah yang dipanggil sebagai duhaimah. Apa benda fitnah duhaimah? La tad'u ahadan, la tad'u ahadan min hadhihi al-ummah illa laqamathu laqmatan. Fitnah duhaimah ini Nabi kata, hampir keseluruhan penduduk ini menerima tamparan ni. Maknanya fitnah ini dahsyat. Ya, fitnah ini dahsyat. Setiap daripada warga negara Arab itu menerima tamparan fitnah ini. Fitnah apa ada di sini? Duhaimah ini fitnah yang mana yusbihu rajul fiha mu'minan wa yamsi kafiran. Fitnah yang mana satu orang boleh hidup pagi dalam keadaan beriman, petang boleh hidup kafir. Dia bukan jadi bumi jadi kafir je. Tak, sifat hidup bercampur dalam kehidupannya. Demikian. Sebab itu orang tengok sekarang bumi Saudi, dia punya perubahan dia. Kan? Dia dah semua negara ada konsert. Kita pun ada konsert. Tuan-tuan yang pergi konsert Coldplay kan? Ada pergi tak pergi? Ingat pergi. Ada yang sembahyang jemaah belakang stage tu bukan jemaah tuan-tuan. Bukan. Penuhlah stadium. Lebih separuh orang luar konsert. Di Malaysia ni kalau buat konsert tentang lebih separuh orang luar. Konsert apa? Konsert Siti Nurhaliza. Orang Indo datang ramai. Orang Singapura. Konsert MNC lagi. Follower dia ramai Singapura ni. Tapi kita tak ada kawan Riyadh buat konsert tu. Champion perubahan di bumi Saudi yang tak pernah kita lihat ada sebelum ni. Tiba dia wujudkan sekali. Dia punya rakyat dia shock culture terus. Duhaimah. Shock culture terutama golongan muda. Muslim still Muslim, tapi boleh mengubah lifestyle seperti orang bukan Muslim dalam masa yang begitu singkat. Dan fitnah ini menyebabkan apa tuan-tuan? Yasirun nasu ila fustatai, menyebabkan penduduk warga Arab ini akan berpecah kepada dua kelompok. Fustatil imani la nifaqa fihi, kelompok yang benar-benar mempertahankan iman, langsung tidak ada kemunafikan. Mana sebahagian mereka duduk dalam penjara di Saudi pada hari itu. Di kalangan ulama-ulama mereka yang menegur perubahan budaya hedonism, liberalism yang melampau, sebahagian mereka di mana dalam penjara. Ya. Sebahagian mereka tidak lagi dibenarkan bersuara. Dia tak tahu yang ada kat sana. Dia tak boleh kritik. Dia tak boleh kritik pemerintah dia. Tuan-tuan, kalau duduk di Saudi,
Kalau tuan-tuan tak suka kerajaan sekarang, tuan-tuan akan kata kerajaan sekarang sangat baik. Kalau tuan-tuan di pasal Saudi, sebab kerajaan Malaysia ni bebas, siapa nak kritik-kritik, nak bagi hamun, tak ada ditangkap. Tangkap lagi tu oleh soal siasat, itu betul bebas. Tuan-tuan duduk Saudi, kritik sekali 4 tahun menjaga terus. Lepas tu baru bicara. Sabit kesalahan ke tidak? Sabit kesalahan 6 tahun kamu. Tuan-tuan, tu kritik benda betul, bukan kritik benda tak betul. Kita kadang kita kritik benda agak betul, kita kritik kan? Asal boleh jadi modal. Ada tak? Kritik benda betul, benda clear, kita kritik. Kerana 4 tahun wajibul munah. Wajib. Lepas tu sambung, bicara-bicara sambung 6 tahun, dia tak sambung. So akhirnya apa jadi? Tak ada siapa boleh tengok. Macam ni. Sebab itu dia buat sikit-sikit tak nampak kan. Itu yang dia buat. Al-Ula semua saya dapat cerita sebelum ni kan. Tempat peranginan. Pergi murah tadi pergi tempat peranginan dulu. Private resort, ada kolam renang semua kan. Tapi itu jalan Nabi Umar. Aduh dah ada apa pun, dia ada the mirror Al-Maraya. Apa dia panggil the mirror stage, the biggest mirror in the desert lah kan. Di tempat padang pasir tu ada cermin stage terbesar. Dia buat konsert tu, tempat tu buat konsert. Kita pergi rumah, kita pergi tu kan. Tadi dia memang bawa pergi. Okay, terbentuklah orang-orang Arab ini kepada 2 kelompok. Yang pertama yang memang iman betul, tak ada kemunafikan, memang mempertahankan iman. Ada di sekian. Ya, baik. Dan yang kedua akan terbentuklah kelompok yang fusqatin nifaq, kelompok munafik, mengaku muslim, nilai jiwa tak ada, nilai untuk menghidupkan kebaikan. La iman fi, hakikat di dalam hati mereka itu tidak ada iman. Terima saja segala perubahan sebarang bentuk yang benar. Fa idza kana zakum, apabila kamu berada pada kedudukan begitu, kata Nabi, fantazir dajjal, tunggulah dajjal, min yaumihi aw min ghadihi, tunggulah kedatangan dajjal. Maknanya Nabi nak bagi tahu dalam keadaan Arab menerima ujian demikian, jadi pemil Duhaimah, kamu tunggulah akan kedatangan dajjal kepada kamu. Itu dia. Sebab tu akhirnya datang ni ke mana? Dia punya kemuncak dia akan datang ke Madinah dan tinggal di tempat dia seketika sebelum Allah mendatangkan gempa kehancuran. Ya, fizikal Madinah hancur disebabkan gempa, akan tetapi hadirin sekalian, akan tetapi kesucian dan kemuliaan kota ini terpelihara dengan terbantunya anasir-anasir jahat, anasir buruk yang nak merosakkan bumi tersebut. Itulah dia. Ini berlaku di saat bumi Syam telah mencapai kemakmuran, kedamaian. Sebab itu ada satu riwayat, sebelum peristiwa kehancuran Madinah ini berlaku, Nabi ada pesan kepada penduduk Madinah, fartahil ila Syam, pindahkan kamu ke negeri Syam. Sebab di sana adalah negeri yang makmur, yang terbaik untuk kamu. Yang seketika sebelum Madinah menuju kepada kerosakan dan kehancuran yang sebelum Allah selamatkan dengan peristiwa gempa tersebut. Hancurnya Madinah terbantutlah impian Al-Masih Dajjal untuk menguasai penuh kota Madinah dan menghancurkan bumi itu dengan merosakkan bumi itu dengan anasir-anasir jahat yang dia mampu bawa. Apa seterusnya tuan-tuan? Sambungan bulan harapan insyaAllah Januari 2024. Panjang umur kita tidak akan lihat peristiwa besar yang ketiga selepas kehancuran Madinah, iaitu kerajaan kaum muslimin di bumi Syam akan menempuh siri peperangan besar, yang mana natijah kepada peperangan itu semua kaum muslimin beroleh kemenangan. Perluasan wilayah kerajaan umat Islam di Syam berlaku, yang akan berakhir dengan
kedatangan Dajjal kepada orang Yahudi. Wallahu a'lam. Dia macam ni tuan-tuan. Once kita tengok Yahudi kalah kali ni, tak tahu bila nak kalah tu, kan? Damai Bumi Syam, dalam tempoh kedamaian tu akan berlaku kehancuran Madinah, akan berlaku siri peperangan. Kerajaan Islam di Syam akan melalui beberapa peperangan yang mereka menang semuanya dan wilayah mereka semakin meluas membesar. Allah buka khazanah harta daripada muka bumi sehingga khalifahnya menjadi khalifah yang la ya'uduhu adadan. Kekayaan kerajaan yang dimiliki oleh khalifahnya itu tidak dapat dibilang. Ya, Allah buka kekayaan dunia dan khalifahnya membahagikan ke semua harta itu secara sifat adil kepada seluruh wilayah-wilayah umat Islam. Dan dalam tempoh itu hadis ini berakhir dengan keluarnya atau datangnya Al-Masih Dajjal kepada orang Yahudi. Dia tak lama dengan tempoh. Sebab tempoh kedamaian itu sampai kepada bangkit kembali Yahudi dibangkitkan oleh Dajjal untuk langgar perjanjian itu tak lama. Ada satu riwayat kata 7 tahunnya. Turunlah Nabi Allah Isa alaihi salam. Kalau banyak umur tu sempat takut kita jumpa Nabi Isa Allah. Bila lagi alam-alam terjadi macam ni. Tak, tuan-tuan. Sebelum ni kalau saya cerita benda-benda macam ni, ada kelompok sensitif atas sebagai ustaz. Dia kata tak sabar nak kiamat. Saya pun tak faham orang-orang macam ni apa yang dia fikir. Bila kita cerita macam ni, dia kata tak sabar nak kiamat. Tapi sejak berlaku cerita di Palestin ni, hampir mana-mana umat Islam akan mengaitkan dia dengan peristiwa besar akhir zaman dan orang dah tak mengkritik dah. Orang dah nampak. Sebab tu saya mengambil, tuan-tuan ingat lagi tak? Saya mengambil keputusan untuk membacakan satu kajian tentang peristiwa besar akhir zaman setelah kita menamatkan kitab Tadabur Mishkatun Masabih itu. Dan saya kata dengan tuan-tuan, kita hanya akan membaca tanda-tanda dan peristiwa besar, kita tak akan baca peristiwa kecil. Sebab alasan saya kepada tuan-tuan pada waktu itu ketika kita memulakan bicara pengajian ini, saya sebutkan bahawa saya takut tak sempat. Dan alhamdulillah hari ini terbukti dengan berlakunya satu peristiwa mengejut pada Oktober lalu dan peristiwa ini akan track kepada apa yang kita sedang bicarakan. Allahu a'lam. Kemenangan akan tiba, cuma sebelum kemenangan itu tiba akan berlaku beberapa keadaan di Indonesia. Antaranya Allah akan lakukan pembersihan diri sendiri. Sebab ada hadis yang Nabi menyatakan orang-orang fasik, orang-orang zalim daripada Indonesia akan keluar pergi ke Iraq dan orang-orang soleh daripada Iraq akan masuk ke bumi Indonesia. Dan sudah pasti bila Allah nak beri kemenangan mutlak atas bumi Syam sehingga dia menjadi wilayah terbaik bagi umat Islam, akan adalah satu proses pembersihan yang Allah akan lakukan. Pembersihan itu jangan tuan-tuan faham dengan kematian, bukan. Orang awam ni dia lain, tuan-tuan. Sebab yang zalim ni bukan orang awam. Kan? Dia ada pihak-pihak lain, pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagainya, yang mana akan dibersihkan daripada bumi Syam sebelum Allah bangkitkan pembebas yang sebenar. Siapa pembebas sebenar? Bagaimana dia bebas? Kita dah bincang dalam 2 ke 3 bulan yang lalu. Scroll balik FB, cari kuliah saya, dengar balik pembelajaran saya, insyaAllah kita akan dapat jawapan. Allah Alam. Sekarang itu dulu, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkati dan taufan di pertemuan kita. Aku juga bihadza wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.